Baik. Jadi musannif rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita wa yazidu birrifqi wattadrij, dan menambahlah oleh ia talibul ilmi ataupun al-muta'allim birrifqi wattadrij, birrifqi dengan juga lemah lembut, wattadriji dan juga berperingkat. Baik, jadi di sini pertama sekali seperti yang disebut, kita mengambil sedikit demi sedikit pembelajaran itu setekadar yang kita boleh hafal, dan kita menambah sedikit demi sedikit dengan ar-rifq. Ar-rifq dengan makna kata lemah lembut, dengan makna tidak bersifat keras terhadap diri sendiri. Kerana itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Ta'ala suka kepada lemah lembut. Dan lemah lembut ini ialah bainal ifrati wat tafrit. Makna tidaklah cuai, bainal ifrat al mubalaghah fil had, di antara bersangat keras terhadap tubuh sendiri sehingga tidak memberikan kepadanya rehat, wat tafrit, dan juga cuai makna membiarkan tubuh badan di dalam bentuk yang rehat. Jadi di sini kita perlu tengok bagaimana para ulama menyebutkan, ini disebut oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Hath ala Hifzil Ilm, menyatakan bahawasanya ada kadarnya patut bagi seorang penuntut ilmu itu mempunyai hari rehat. Hari rehat daripada menghafal. Maknanya ada hari itu dia rehat, dia tak mengapai. Memberikan ruang kepada akalnya, seperti mana kalau kita tengok kereta pun kita kena ada bagi hari dia juga untuk dia rehat. Tapi tak boleh kita bagi lama tak berjalan, nanti macam motor lah, lama tak berjalan rosak, kena ada berjalan juga. Jadi di sini bainal ifrat, di antara mubalaghah dalam mengkeras terhadap diri, wat tafrit, dan terlalu cuai, bermudah-mudah, sehingga di sana menyebabkan mungkin kita ini tidak lagi dilayakkan untuk disifatkan dengan penuntut ilmu. Jadi ar-rifq bainal ifrati wat tafrit, bainal ifrati wat tafrit, tidak terlajak sangat, tak kurang sangat, yakni pertengahan. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan sesuatu perkara yang baik, menyifatkan dengan pertengahan. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Baginda Nabi SAW juga min awsatin nas nasaban. Bagaimana Nabi SAW, kalau kita tengok dalam tatbiq syama'ilnya, laisa bil tawil al ba'in wala bil qasir, menunjukkan itu bukan tinggi bukan rendah, menunjukkan kepada apa, bukan terlalu putih, dari mana putih seperti putih mayat, dan bukan juga gelap, mana kata yakni putih dengan kemerah-merahan. Semua itu daripada bab khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan ialah pertengahannya. Dan pada video akan datang ada dibahaskan perbahasan hadis khairul umur awsatuha, iaitulah boleh terujuk dalam kitab Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas, bahawa hadis dengan lafaz khairul umuri awsatuha, hadha hadithun qala al-ulama annahu dha'iful isnad. Namun ada di sana hadis rawahu Tirmizi wa ghairuhu mimma yuqawwi ma'na hadzal hadis. Baik. Dan menambah setiap hari itu dengan keadaan lemah lembut, tidak keras terhadap diri sendiri. Kerana kalau kita keras pada diri sendiri, dia akan menyebabkan keletihan pada anggota. Menyebabkan kelemahan pada anggota, seperti mana yang anda dengar sendiri. Ada seorang tu dia di petani, dia mengapai tak berhenti, setiap kali nak tidur dia akan letak ais di atas kepala supaya apa? Hilang ngantuknya. Jadi dia tidak memberikan kerehatan kepada diri sendiri, menyebabkan jadi migraine. Gila lah, bukan gila, migraine. Jadi di sini kalau tidak beramal dengan ar-rifq, pertengahan. Sebab bagaimana kita nak menggabungkan di antara dua perkataan, bagaimana perkataan yang menyuruh kita berehat seketika, dan juga perkataan para ulama la yunadul ilmi la yunadul ilmu birahatil jasad, tidak dapat akan ilmu dengan kerehatan jasad. Jadi apa maksud la yunadul ilmu birahatil jasad? Tidak dapat ilmu itu dengan kerehatan tubuh badan.
Bermaksud keadaan diri kita itu sentiasa sibuk dalam menuntut ilmu. Tanpa dinafikan di sana ada juga waktu-waktu untuk kita merehatkan diri. Kerana Nabi SAW bersabda, nafsuka matiyatuk farfaq biha. Diri kamu ialah tunggangan kamu, maka hendaklah kamu itu berlemah lembut dengan tunggangan tersebut. Baik. Wa tadriji, dan juga tadrij. Tadrij dengan makna sistematik ataupun berperingkat. Tambah sedikit demi sedikit. Bukan tambah sekaligus. Tidak. No? Kerana sistem at-tadrij itu sistem yang sistematik. At-tadrij dengan makna penambahan sedikit demi sedikit. Dan kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabili tadrij. Di atas jalan tadrij, di atas jalan sedikit demi sedikit. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut dalam Quran, linuthabbitu bihi fuadak. Supaya linuthabbitu bihi fuadak. Supaya mencekalkan akan hati kamu ya Muhammad. Makna menguatkan akan hati kamu. Linuthabbitu bihi fuadak. Inilah faedah daripada sistem at-tadrij, iaitu sedikit demi sedikit. Seperti mana kalau kita tengok para masyayikh mengajarkan kita kepada ilmu, mengajarkan kita turutan kitab bitadrij, bukan terus baca kitab al-um. Hasyalillah. Apatah lagi membaca terus kitab kitab yang lain. Masalan bukanlah al-um kan terlalu besar contohnya, tapi masalan bukanlah pelajar itu terus membaca Minhajut Talibin. Tak ada pelajar tu mula tiba dengan Minhajut Talibin, tidak ada. Kan? Itu bukan sistem tadrij. Walaupun pada zaman dahulu Minhajut Talibin ialah kitab yang sesuai untuk mubtadi, bahkan untuk orang awam. Sehingga para ulama mengatakan bila mana Imam Nawawi mengarang kitab Minhajut Talibin, mereka mengatakan tafaqqahal baqalun, orang yang berada dalam pasar pun boleh jadi alim kalau begini. Kan? Sebab mudah. Tapi sekarang tak. Al-Minhaj mustawanya untuk mufti-mufti. Ini zaman dulunya tidak. Zaman dulu itu untuk orang awam. Untuk penuntut mubtadi. Di zaman telah inqilab, berlaku pertukaran kerana dhaif himmahnya ila akhiri. Maka kita tengok pada mustawa zaman sekarang. Jadi tadrij ini satu sistem yang mana Allah Subhanahu wa taala juga memujinya dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebut walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu itu rabbaniyin. Apa maksud rabbani? Ulama yang rabbani. Ulama yang rabbani seperti dalam tafsir menyebutkan alladhi yu'allimu an-nas sighara al-'ilmi qabla kibarihi. Iaitulah yang mengajar akan manusia sekecil-kecil ilmu sebelum daripada besar-besarnya ilmu. Mengajarkan ilmu-ilmu yang kasar-kasar dahulu sebelum daripada ilmu yang halus-halus. Baik. Faqad mana? Fa amma idza tala as-sabaq fi al-ibtida'i wa ihtaja ila al-i'adati 10 مرات فهو في الانتهاء أيضا يكون كذلك. فأما إذا طال السبق, adapun ketika panjanglah oleh pembelajaran, fil ibtida'i, pada al-ibtida', pada permulaan, ay ibtida'i al-amr ataupun ibtida'i talabi al-ilm. Apakah maksud Allahumma salli alaihi wasallam tala as-sabaq? Apakah maksud tala as-sabaq fil ibtida'? Panjang pembelajaran pada permulaan. Bermaksud pada permulaan kita belajar tu dah bukan mengaji 3 kalimah, tapi tok guru kita tu sebat sampai 2 muka surat. Bagaimana? Fa amma iza tala as-sabaq fil ibtida'i wahtaja ila al-i'adati 10 marratin, dan perlulah oleh ia al-muta'allim ila al-i'adati, kepada mengulang 10 marrat. Masalan dia belajar bukan 7 kalimah, tapi belajar sehari sebanyak 7 baris. 7 baris tu nak ingat dia tu wahtaja ila al-i'adati 10 marrat. Mana wahtaja ila al-i'adati hatta yumkina dhabtuhu. Dia perlukan 7 baris itu untuk ingat, dia perlukan kepada sebanyak 10 kali.
fahuwa fil intihai aidan yakunu kadzalik. Fahuwa maka ia mana? Ia al-muta'allim fil intihai pada al-intiha. Aidan begitu juga ai kama yakunu fil ibtida'i, ai kama yakunu fil ibtida'i yakunu ay yakunu al-muta'allim kadzalik ay muhtajan ila kathrati al-i'adah. Li'annahu ay li'anna al-muta'allim ya'tadu zalik, telah kebiasaanlah oleh ia al-muta'allim zalika, akan demikian itu kasrata al-i'adah. Baik, sekali lagi kita ulang ibarat, mungkin salah faham sikit. Baik, kata muallif rahimahullahu taala, fa amma iza tala as-sabaq. Baik, di sini apakah maksud fa amma iza tala as-sabaq? Pertama sekali, fa amma ini ialah muqabil bagi yanbaghi an yakuna qadru as-sabaqi lil mubtadi qadra ma yumkinu dhabtu bil i'adati marratayn bil rafq. Hadza muqabilu. Okey, ini muqabilnya. Baik. Jadi sepatutnya bagi penuntut ilmu itu memulakan pembelajarannya itu dengan sedikit. Baik, kalau banyak terus, banyaknya ini jadi seolahnya fa amma hadza jawabun an su'alin muqaddam. Masalan, imma annahu muqabalah lima taqaddam atau li'annahu jawabun an muqaddarin. Jawabnya apa? Iaitu qulta ya ayyuhal musannif yanbaghi an yakuna qadru as-sabaqi fil mubtadi qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratayn bil rifq. Walakin kaifa iza tala as-sabaq. Soalnya gitulah, ya ayyuhal musannif qulta yanbaghi an yakuna qadru as-sabaqi fil ibtida'i qalilan wa qasiran, walakin kaifa iza kana tawilan wa kathiran. Maka musannif menjawab dengan kataannya musannif, fa amma iza tala as-sabaqu fil ibtida', apabila panjanglah as-sabaqu pembelajaran itu pada permulaan belajar, maka apakah natijah yang akan timbul? Belum jawab belakang, fahuwa wahtaja, dan berhajatlah oleh ia ilal i'adati, kepada mengulang, ai hatta yumkina dhabtuhu, sehingga mungkinlah oleh dhabit akan dia 10 marrat. Jadi bila banyak nak ingat itu perlu kepada 10 kali ulang, masalan bukan 2 kali ulang tapi 10 kali ulang. Fahuwa fil intihai aidan yakunu kadzalik. Dhamir pun saya dah balik semua tadi. Maksudnya fahuwa, maka bermula ia muta'allim fil intiha, pada akhir, mana intihai talabil ilm, aidan yakunu kadzalik, yani kadzalik ay muhtajan ila kasrati al-i'adah. Baik, apa makna di sini? Kalaulah di sini kita cuba kita tengok ada dua pembahagian. Iza kana as-sabaqu qalilan wa qasira, kalaulah pembelajaran itu sedikit dan pendek. Nampak? Kalaulah pelajaran itu pendek dan sedikit. Nampak? Fa yukarrir. Hamzah yukarrir wa yukarrir. Yukarrir wa yukarrir wa yazidu kulla yawmin syai'an fa syai'an. Maka qadar yang sedikit itu dia akan ulang. Dia akan belajar, dia akan ulang, dan setiap hari dia akan belajar lagi benda baru dan dia akan ulang benda baru tersebut. Jadinya orang yang belajar sedikit ni, dia akan pada permulaan dia hanya perlu mengulang benda yang sedikit. Kemudian sistematik dia akan tambah sedikit demi sedikit. Setiap hari dia belajar 2 kalimah, 2, 3 kalimah, 4 kalimah. Maka setiap hari dia akan tambah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Maka di situ maksudnya al-ibtida' itu bersalah dengan al-intiha. Maksud ibtida' penuntut ilmu permulaan dia itu sedikit. Sebab apa? Sebab dia belajar sedikit, dia pun kena ulang sedikit. Tapi intihaknya itu akan jadi banyak. Intihaknya itu akan jadi banyak. Sebab sedikit demi sedikit tak akan tambah. Tapi apa bezanya? Bezanya itu pelajar itu sudah ada adat dalam mengulang, maka mudah untuk dia faham dan mudah untuk dia ingat. Sebab apa? Sebab dia sudah tadarruj dalam memahami dan menghafal. Berbeza dengan orang yang belajar banyak. Halat yang kedua, iaitulah iza kana as-sabaqu tawilan wa kathira.
fahuwa yahtaju ila al-i'adati syai'an kathira fil ibtida'i wa fil intiha. Kalaulah dia itu yang sekali mengaji banyak terus, pada mula-mula mengaji banyak dah, maka pada permulaan dia belajar, dia perlu mengulang banyak kali, dan kemudiannya dia seterusnya akan mengulang lagi banyak, mengulang banyak. Maka dalam ta'liq menyebut fayatabata fahmuhu, maka begini jadi berat kepalanya dan berat kefahamannya kerana tidak digunakan akal dengan cara yang sebenar. Baik, itulah maksud fahuwa fil intihai aidan yakunu kazalik. Bila mana mula dengan banyak, maka ia penuntut ilmu tu pada pengakhiran menuntut ilmu aidan yakunu kazalik, perlu juga kepada banyak al-i'adah, perlu kepada banyak pengulangan. Jadi di sini akan yatabata fahmuhu, akan menyebabkan lambat kefahamannya. Li'annahu ya'tadu zalik. Kerana apa? Pada permulaan pun 10 kali, pada akhir pun 10 kali. Li'annahu ya'tadu zalika. Kerana ia al-muta'allim beradat akan demikian itu. Bila mana beradat, maka susah untuk ditinggalkan. Susah untuk ditinggalkan. Baik. Wala yatruku tilkal 'adati wala yatruku tilkal 'adata illa bijuhdin kathir. Dan tidak meninggallah oleh ia al-muta'allim akan tilkal 'adah, akan demikian adat, illa bijuhdin, melainkan dengan kepayahan kathirin, yang banyak. Jadi apa maksud tidak boleh dia meninggal akan demikian adat melainkan juhdin kathir? Kerana adat seperti mana kita maklum, al-'adah min al-'aud. Hadah itu daripada perkataan al-'aud. Al-'aud makna kembali. Kerana adat itu diulang berulang-ulang kali, seolah-olah kalau dia beradat membaca buku sebelum tidur, maka esok nanti dia akan kembali balik kepada adat membaca buku. Esok lusa pun dia akan kembali balik kepada adat membaca buku. Sebab itulah summiya al-'adatu 'adatan li'audil insani ilaiha. Dan adat ini bila mana sudah bertapak di dalam jiwa manusia, maka susah bagi manusia untuk meninggalkannya. Nampak? Sebab itu kata al-Imam al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardah, al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Adat itu idza rasakhat, apabila telah kuat dan mantap di dalam seseorang, nasakhat ay nasakhat al-'adah allati qablaha. Jikalau contoh adat seseorang itu pada permulaannya ialah melakukan maksiat, nasallallahu al-afiyah, kemudian adat itu nak dihilangkan ketagihan kepada maksiat itu susah. Nampak? Tapi dia berjaya juga dengan menghilangkan maksiat dan menggantikan dengan perkara kebaikan. Seperti dia sembahyang berjamaah, tinggal habis kelak-kelak malam dan seumpamanya. Maka para ulama menyebut adat itu, adat yakni masalan ta'ah, itu bila bertapak dalam jiwa, maka automatik dia telah menasahkan, membuangkan adat yang sebelumnya itu, yakni maksiat masalan. Jadi kalau kita tengok bagaimana penuntut ilmu itu kalau bermula dengan sedikit, maka dia akan beradat itu menambah akan pembelajarannya itu, sedikit demi sedikit. Dan adat itu tidak menjadi satu keberatan baginya kerana dia bermula dengan sedikit. Tetapi kalau bermula dengan banyak, maka dia perlu istiqamah di atas banyaknya itu supaya mengulang, supaya ingat. Maka ketika itu adat ini adat yang berat dan susah untuk ditinggalkan kerana dia telah menjadi adat bagi penuntut ilmu. Jadi seolahnya musannif alaihi rahmatullah ingin memberitahu di sana ada perbezaan. Jikalau kita nak mengulang dalam keadaan kita belajar banyak pada permulaan dan belajar sedikit pada permulaan. Wa qad qila, dan telah dikatakan sebagai satu kata pepatah, as-sabaqu harfun wa takraru alfun. As-sabaqu bermula pembelajaran harfun, maknanya cukup belajar dengan satu huruf sehari. Wa takraru alfun, tetapi mengulang-ulang sebanyak 1000 kali. Baik, di sini adakah maksudnya kalam ini dan kalam sebelumnya itu mengaji sekadar yang kita maksudnya boleh ingat sebanyak ulang banyak 2 kali? Adakah maksudnya itu dengan makna literal, makna al-zahir al-mutabadir ila al-fahmi? Jawabnya tidak, la. Bahkan kata para ulama seperti disebut dalam syarah-syarah kepada ta'lim al-muta'allim, bahawasanya muradnya ini adalah kinayatun anil qillati wal kathrah. Maksudnya bukanlah suruh belajar
sampai satu huruf, sampai satu kalimah. Bukan. Tetapi ini adalah satu perumpamaan sahaja. Maksud perumpamaan daripada menyedikitkan pembelajaran dan memperbanyakkan ulangan. Jadi jangan diambil secara literal. Okey, dan kemudian kita telah ceritakan bahawa ini mahalnya bila, tempatnya bila, bila mana seorang guru ini muwafaqah dengan apa yang disebut oleh kitab Ta'limul Muta'allim. Tapi kalau gurunya itu ada tariqah yang berbeza, ya habbadah. Kalau gurunya ada tariqah yang lain, maka itu dipersilakan. Kerana setiap guru itu melihat sudut perbezaan daripada sudut negeri, sudut akal pelajar, sudut berbagai-bagai sudut yang dia lihat. Jadi sudut masa yang diberikan oleh pelajar, tak semua pelajar boleh duduk sampai 20 tahun. Ada pelajar yang boleh hanya duduk sampai 15 tahun. Itu perbezaan daripada guru yang mursyid, yang murabbi, yang layak meletakkan kita di tempat yang sesuai. Baik. Wa yanbaghi an yabtadi'a bi syai'in yakunu aqraba ila fahmihi. Wa yanbaghi, dan sayugia, an yabtadi'a, bahawa memulakan ia al-muta'allim bi syai'in dengan suatu yakunu aqraba ila fahmihi, suatu yang adalah ia syai' aqrab, yang lebih hampir, ila fahmihi, kepada kefahamannya. Ila fahmi ay fahmi zalika asy-syai'. Bermaksud, apakah ilmu yang perlu didahulukan oleh seorang penuntut ilmu? Jawapannya, hendaklah ia didahulukan dengan suatu perkara yang hampir kepada kefahamannya. Maksud, memulakan dengan sesuatu perkara yang mudah nisbah kepada penuntut ilmu tersebut. Maka sebab itu kita banyak kali menegur, mengajar matan al-Ajurumiyah bagi pelajar yang kali pertama lalu di-i'rab terus bismillahirrahmanirrahim, ta'liq mahzuf, al-kalam alif lam ganti pada mudhaf ilaih, al-kalamu mubtada khabarnya mahzuf. Bagaimana kamu nak mensyarahkan mubtada khabarnya mahzuf walhal belum masuk lagi babul mubtada wal khabar? Jadi ini adalah satu cara yang salah dalam kita mengajarkan. Ini yang bukan saya sebut, tapi para masyayikh menegur cara pembelajaran begini tak sesuai untuk mubtadi, kerana kita akan menyebabkan pelajar itu benci dengan ilmu tersebut kerana melihat itu benda yang susah, dan bukanlah semua orang himmahnya seperti himmahnya kita. Baik. Wa kana Syekh al-Imam al-Ustaz Syarafuddin Al-Aqili, dan adalah Syekh al-Imam al-Ustaz Syarafuddin Al-Aqili, yaqulu, berkatalah oleh ia al-Imam al-Ustaz, as-sawabu indi, bermula yang tepat, yang benar di sisi aku, fi haza ay fi haza ta'yin as-sabaq, pada menentukan pembelajaran khabar ma fa'alahu masyayikhuna, apa yang membuatlah akan ma itu oleh guru-guru kami. Fa innahum, sesungguhnya masyayikhuna, kanu, adalah masyayikhuna, yakhtaruna, memilihlah oleh ia masyayikhuna, lil mubtadi, memilihlah oleh ia masyayikhuna, lil mubtadi, bagi mubtadi, sigharati al-mabsuta, akan sigharati al-mabsuta, ay al-kutub al-mabsutati as-saghirati. Baik. Apakah maksud sigharat al-mabsut? Sighar dengan makna kecil, al-mabsut yang luas dan mudah faham. Tayyib. Di sini ada dua perkataan, yang pertama sighar, yang kedua mabsut. Sikit dah. Sighar dengan makna kitab yang kecil, dengan makna mukhtasar. Hendaklah ia itu memilih kitab yang mukhtasar, yang ringkas. Apa maksud yang ringkas? Bermakna ringkas mengikut kepada zamannya itu. Sebab itu kita sebut macam tadi Minhajut Talibin memanglah kitab untuk orang awam dan mubtadi nisbah zaman dahulu. Pada zaman himmah yang kuat, pada zaman yang ramai ulama, ramai orang-orang kampung pun belajar agama. Tapi sekarang ni zaman fasyafihil jahlu, zaman yang masyhur dalamnya kejahilan, maka mubtadi minhaj ini menjadi levelnya untuk para mufti. Dan siapalah kita untuk dibandingkan dengan ulama-ulama yang terdahulu. Baik. Jadi di sini sigharat kecil dengan makna mukhtasar. Kitab-kitab yang mukhtasar, yang ringkas. Kerana apa? Kitab yang ringkas, hatta la yatashattat adh-dhihnu ay dhihnu at-talib, supaya tidak ceramuklah oleh pahaman seorang pelajar, dan supaya menjadi himmah kepadanya untuk mempelajari kitab tersebut. Kerana
Orang yang mula belajar ini, kita tidak sama. Ada hemahnya tinggi, ada hemahnya pertengahan, ada yang bain-bain. Yang belajar kerana disuruh ibu bapa. Maka bila mana kita memulakan dengan kitab yang tebal, maka ini pelajar akan melihat, bila nak habis ni? Jawapannya tak habislah, mati tak habis lagi. Nampak? Kerana orang yang mubtadi itu akalnya pendek. Tetapi kalau kita mulakan dengan kitab yang nipis, dia akan melihat, oh kitab ni boleh khatam. InsyaAllah. Lepas tu bila khatam, adakah dia tekan terus berhenti? Selalunya himmahnya akan naik untuk meneruskan kitab yang lain. Di situ, itulah yang kita nak. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan semangat kepada pelajar itu dengan semangat yang satu. Berbeza-beza semangat yang Allah Taala berikan. Jadi di sini, pertama sekali kitab yang dipilih untuk pelajar mubtadi ialah kitab yang kecil, yakni mukhtasar. Kitab yang ringkas, tidak tebal. Kemudian al-mabsut, kitab yang luas dan mudah faham. Apa maksudnya? Tadi kata ringkas. Dengan maksud, walaupun di sana ada kitab yang mukhtasar, tetapi ada kitab yang mukhtasar itu yang berbentuk luruz. Luruz dengan makna itu ialah satu teka-teki. Bermaksud ada kitab yang memang betul lafaznya sedikit tetapi mengandungi makna yang banyak, yang mana menyusahkan pelajar untuk memahami ibarat tersebut kerana terlalu ringkas dan padat. Bahkan guru pun tak faham. Jadi di sini musannif mengatakan pilih sigharat al-mabsut. Kitab-kitab yang nipis tetapi kitab yang luas, yang baca mudah faham. Masalan kitab yang ringkas, kitab Manhajut Tullab. Kitab yang matan Manhajut Tullab itu kitab mukhtasar. Kerana dia memang ringkaskan daripada Minhajut Talibin. Masalah Al-Imam Al-Jauhari As-Saghir meringkaskan kitab Manhajut Tullab dan dicetak hari ini, alhamdulillah. Dengan nama kitabnya Nahjut Talib ila Ashrafi Al-Matalib. Tetapi kitab ini memang ringkas tetapi syibh an yakuna lughzan. Syibih dah macam jadi satu teka-teki, satu payah. Bukan setakat orang yang nak mengaji pun payah, bahkan guru pun pening sebab terlalu ringkas. Tidak ada satu ibarat yang ditambah melainkan di sana ada pengertian dan hikmah, dan tidak ada kalimah yang digugurkan melainkan di sana ada hikmah. Maka sebab itulah pelajar hendaklah memulakan dengan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Wa ba'du hadha, kata Imam, wa ba'du hadha fa hadhihi masailu mukhtasaratun min kutubi hujjatil Islam hujjatil Islam al-Imam Al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq, kata Al-Habib Zain Al-Habshi. Disebut dalam kitab Risalah Al-Jami'ah. Ini kitab-kitab yang ringkas tetapi mudah faham. Maksudnya apa? Kita baca sekali kita faham. Masalan dia mengatakan wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'niyati al-janabati. Yani kalam wadih. Kalamnya itu jelas. Masalan kita ada lagi kitab Safinatun Najah. Kitab yang ringkas tapi mudah faham. Syurutul qudwati 11. Alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi ila akhirih. Makna kitab yang mudah faham, kitab yang nipis tetapi kalau kita baca kita boleh faham dengan mudah. Namun ialah ada setengah guru dia mengajar kitab kecil yang mudah faham pun dia hurai banyak. Dia hurai ambil daripada kitab Syarah Nailur Raja, dia ambil sampai pening pelajar. Itu daripada permasalahan guru, bukan permasalahan kitab. Kerana kitab itu memang dibuat ringkas. Matan Al-Ajurrumiyah, al-fa'il huwa al-ismul marfu', al-mazkuru qablahu fi'luhu. Itu memang mudah. Faham tak? Tidak ada permasalahan. Tapi bila mai fa'il muawwal, fa'il sarih, itu kembali kepada seorang guru dalam mensyarahkan masalah tersebut. Kenapa kamu bahaskan sedangkan perkara itu tidak disebutkan dalam matan Al-Ajurrumiyah secara sarih, bahkan tidak sesuai bagi pelajar untuk mengetahui untuk buat kali pertama. Baik. Kemudian yang kata muallif rahimahullahu taala, sebab apa dia kata? Li'annahu aqrabu ila al-fahmi wad-dhabti. Kerana bahawasanya as-saghir min al-kutub, li'annahu ay as-saghir min al-kutubi aqrabu ila al-fahmi wad-dhabti. Lebih hampir kepada kefahaman dan juga ad-dhabt. Ad-dhabt kefahaman dan juga dhabit. Kitab yang kecil itu aqrabu, lebih hampir kepada al-fahmi, kefahaman, wad-dhabti ay wal hifzi,
لأن المراد بالضبط هنا ضبط الصدر وأبعد عن الملالة dan lebih abad, lebih jauh daripada kebosanan. Betul. Kerana kalau kitab itu terlalu panjang perbahasannya sampai 40 muka surat masih lagi dalam bab ayat mutlak, kan, menyebabkan bagi mubtadi dia akan merasakan kebosanan bila nak habis macam ni. Berbeza dengan orang yang mana yang sudah menjadi al-habir, orang yang mana mengkaji, orang yang mendalami, dia akan rasa sedap kerana bertambah maklumatnya dan ilmunya. Berbezalah. Jadi tolong raikan maqam. Wa aktsaru wuqu'an bainan nas. Wa aktsaru wuqu'an, dan lebih banyak nisbah berlaku di antara manusia. Kerana kitab yang kecil selalunya dikarang untuk menghilangkan kejahilan orang awam terhadap perkara yang asas. Maka kitab itu bila dipelajari oleh penuntut ilmu buat kali yang pertama, dia akan melihat, masalah ini banyak berlaku di kampung aku. Kerana kitab itu memang dikarang untuk menghilangkan permasalahan yang asas dalam bab agama. Kemudian wa yang bagi an yu'alliq as-sabqa ba'da dhabti